Hai dan selamat datang bersama saya Heri dalam siri khusus Ethical Hacking with Kali Linux bagi tahun 2020. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit pengenalan asas tentang Ethical Hacking. Apakah itu Ethical Hacking? Ethical Hacking ni adalah satu istilah di mana hackers mereka mencari kelemahan bagi bertujuan pengujian terhadap sistem ataupun network mereka bagi meningkatkan mutu sistem mereka, dan ia dilakukan dengan secara yang sah. Jika tidak dilakukan dengan secara sah, maka ia tidak dipanggil sebagai ethical hacking, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai etika menggodam. Dalam istilah yang lain, kita juga panggil ethical hacker ni adalah sebagai pentest ataupun pentester, dan bagi presenter ni adalah pentesting. Nama panjangnya adalah penetrating testing. Mari kita tengok jenis-jenis hacking. Berikut adalah beberapa jenis hacking, dan ini adalah metod-metod ataupun cara-cara hacking untuk mendapatkan sesuatu. Dan of course cara-cara ini adalah depend pada jenis data ataupun klien ataupun victims. Okay, depend pada mangsa. Kalau mangsa itu dalam satu network kita, maka dia adalah kategori network hacking. Kalau dia adalah seorang website provider, maka kita akan hack melalui website hacking. Dan semua ini kita akan go through dalam kursus ini dengan secara yang sangat ringkas dan juga mudah. Dan mereka yang tahu tentang hacking ini, mereka boleh melakukan dengan cara beretika ataupun tidak beretika. Jika mereka melakukan dengan beretika, maka mereka adalah ethical hacker. Kalau tidak, mereka bukan ethical hacker. Hacking daripada segi bahasa, mereka adalah unauthorized pentesting. Maksudnya mereka adalah yang melakukan hacking dengan cara yang tidak sah. Apakah itu Kali Linux? Kali Linux adalah sebuah sistem operasi ataupun dipanggil sebagai OS, yang mana dia berasaskan Linux kernel, okay? Dan dia dibina khas sebagai pengibasan sistem keselamatan. Dalam Kali Linux ni terdapat lebih 600 security testing tools, okay, ataupun software yang khas untuk membuat hacking, okay? Dan dia juga selalu digunakan oleh security auditor. Mari kita tengok hacking pro versus cons. Okay, apakah kelebihan hacking? Kalau kita tengok daripada segi yang baik, okay, dia boleh meningkatkan mutu keselamatan sistem itu sendiri. Dan dengan hacking, kita boleh tahu langkah-langkah pencegahan daripada berlakunya security breach tu, dan kita juga boleh menyediakan plan pemulihan bagi sistem kalau berlaku apa-apa jenis disaster yang melibatkan hacking. Jika kita lihat pada site yang buruk, hacking ni boleh memberikan kebocoran data yang sangat besar, okay, memberikan kerosakan kepada sistem, ataupun yang lebih buruk lagi, boleh menyebabkan kehilangan data. Hackers adalah mereka yang melaksanakan aktiviti hacking ni sendiri, okay? Ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu adalah penggodam. Dan penggodam ini mempunyai beberapa jenis ataupun kategori mereka. Jika ethical hacking, kita panggil sebagai white hat hacker. Dan white hat hacker ni terdiri daripada agensi kerajaan yang berdaftar seperti SKMM, NACSA, Cyber Security Malaysia, dan mereka juga adalah orang perorangan ataupun company yang berdaftar dengan syarikat, dan mereka menggelar diri mereka sebagai hackers, yang mana mereka mengambil upah untuk membuat security auditor bagi company yang lain. Okay. Grey hat hackers adalah mereka yang hacker secara persendirian, okay, secara anonymous, dan mereka hack untuk kebaikan bagi sistem tu sendiri. Contoh macam mana kalau government kena hack, dan mereka akan menghantar laporan hacking tu kepada government untuk government boleh improvekan sistem mereka, okay? Dan yang ni juga grey hat hacker ni, mereka juga sometimes mereka juga public. Macam mana kita tengok Facebook dan Google yang dapat terima informasi bugs fix daripada hacker-hacker luar, okay, mereka juga adalah kategori grey hat hacker. On the other side, okay, di antara siri yang lain daripada white hat dan grey hat hacker, mereka digelar sebagai black hat hacker. Black hat hacker adalah mereka yang anonymous, yang mereka tidak mempunyai identiti yang nyata,
dalam digital punya alam, dan mereka melakukan hacking ni, hacking method ni untuk kepentingan diri mereka. Mungkin mendapat upah ataupun nak jatuhkan sebuah organisasi atau pencurian data, penjualan data. Dan black hat hacker ni juga yang sekarang ni sangat besar dalam dark web ataupun deep web. Mereka menjual data-data seperti Facebook account, email account, Yahoo account. Dan objektif mereka kebanyakan adalah bagi kepuasan diri. Mereka nak menunjuk diri mereka adalah seorang hacker yang hebat. Dan cara yang lain seperti scammers, kebanyakan mereka ingin curi data, mencuri duit, ataupun hacker juga mereka mendapat upah, ataupun mereka mempunyai hasad dengki kepada sesebuah organisasi, nak menjatuhkan sesebuah organisasi. Ataupun kalau mereka adalah ethical hacker, mereka akan mereka hack hanya sekadar untuk pengujian keselamatan sistem mereka sendiri. Jadi hacking bukanlah satu bidang yang terkeluar ataupun yang terasing dalam bidang information technology ni, IT. Dan mereka juga mempunyai pensijilan yang sah ataupun yang direcognize, yang dikenali oleh beberapa jabatan termasuk jabatan kerajaan. Antaranya adalah Offensive Security. Offensive Security adalah satu organisasi yang develop Kali Linux. Antara kita punya course kita akan belajar Kali Linux, dan Kali Linux ni ialah dibina oleh Offensive Security. Dan beberapa dia punya sijil yang agak popular adalah OSCP. Dan antara organisasi lain adalah EC Council, mereka yang provide sijil CEH ataupun CSA ataupun LPT. Dia selain daripada dua organisasi ini, terdapat organisasi lain, tetapi antara dua ni adalah antara yang paling popular dan dia recognize oleh SKMM, Cyber Security Malaysia dan juga NACSA, dan juga lain-lain jabatan kerajaan dan juga swasta. Jadi bagi mereka yang ataupun anda semua yang ingin mendapatkan kerjaya dalam bidang hacking, untuk menjadi hacker sama ada white hat ataupun grey hat hacker, sijil ini adalah amat berharga dan mereka punya course adalah sangat tough dan sangat teliti. Untuk informasi lain bagi organisasi, anda boleh terus pergi ke website OSCP. Offensive Security, OSCP Certification. Terdapat lain juga lain certification seperti EC Council, EC Council, dan kedua-dua ini mempunyai modul yang berbeza dan objektif yang berbeza. EC Council adalah lebih pada theoretical dan OSCP adalah lebih pada practical, tapi kedua-duanya mempunyai kelebihan yang masing-masing.